Masa depan Malaysia perlu blanket moratorium. Norma baharu di Malaysia bukan semata-mata tentang pelitup muka, penjarakan sosial dan perintah kawalan pergerakan PKP tanpa henti. Realitinya dan gerunnya adalah pada kehilangan kerja dan mata pencarian, potongan gaji, penafian kebajikan pekerja, tutupnya operasi perniagaan dan keterpaksaan mengikat perut untuk anak-anak senyum lagi seminggu dua. Dan ini masih lagi tidak mengambil kira bukti-bukti hidup di mana sipolan dibuang kerja oleh syarikat yang terpaksa gulung tikar lalu dinafikan tunggakan gaji yang entah berapa bulan lamanya. Kerana inilah masa depan Malaysia memerlukan blanket moratorium. Demikian catatan kekecewaan pemimpin Pemuda Pakatan Harapan Howard Lee. Kenyataan dangkal Menteri Kewangan baru-baru ini berkaitan dengan blanket moratorium tidak lain tidak bukan bertujuan untuk memperlekehkan minda dan keringat seluruh rakyat Malaysia yang ramainya kini separuh mati, ujarnya. Menurut Howard, krisis keekonomi mengganggu rakyat Malaysia sebagaimana virus COVID-19 yang meratah hidup-hidup mata pencarian, kesihatan dan nyawa mereka. Dalam hubungan ini, beliau mengecam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz kerana dilihatnya gagal menghadam masalah rakyat. Mereka yang lena bersemayam di Apex hingga sana, seperti Menteri Kewangan kita seorang ini, jarang-jarang sekalilah terkesan. Malah ada sesetengah daripada mereka girang sekali meraih keuntungan bila mana ada lambakan jualan aset berharga yang terpaksa dijual pada harga ihsan demi kelangsungan hidup rakyat yang ditekan. Ya, setiap kesukaran dan pergelutan di bawah sini nyatanya mengerikan setiap mata yang cakna. Lagi jauh ke bawah seseorang itu di rantaian ekonomi, lagi terdedahlah nadi di leher untuk merana, keluhnya. Beliau memetik kenyataan Menteri Kewangan yang berkata, kami menyediakan moratorium pinjaman secara automatik kepada kumpulan B40. Jika mereka mohon, mereka boleh memperolehinya. Mereka yang kehilangan kerja termasuk M40 dan T20 akan diluluskan moratorium pinjaman secara automatik. Namun Howard mempersoalkan apa keperluan untuk membuat permohonan jika ianya automatik. Proses permohonan seperti ini kebarangkaliannya ada dua, sama ada ia bertujuan menyusahkan lalu membunuh moral rakyat dan bank peroleh kebaikan, ataupun menteri kita ini tidak kompeten dan tidak layak dianugerahkan tanggungjawab seperti itu, ujar Howard. Ketua Pemuda DAP Dapsi itu menegaskan kerajaan sememangnya memiliki dan mengawal beberapa bank. Menurut beliau, Bank Simpanan Nasional BSN dan Bank SME dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan. Bank Exim, Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan Agrobank adalah dimiliki sepenuhnya oleh subsidiari kepada MOF Incorporated milik Kementerian Kewangan Malaysia, dan Bank Rakyat pula adalah di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Persoalannya, bolehkah Menteri Kewangan paling tidak pun mengarahkan bank-bank yang dinyatakan ini untuk memberikan blanket moratorium? Dan sekiranya tidak boleh, tidakkah ini menunjukkan kegagalan menteri tersebut seiring dengan kegagalan sedia ada Kerajaan Perikatan Nasional? Kata Howard, sekurang-kurangnya Menteri Kewangan dan Kerajaan Perikatan Nasional perlu mengutamakan keluhan perit getir kelas pekerja yang hari-hari bergelut dengan ketakutan di kompaun dan ditindas oleh syarat-syarat blanket moratorium. Sekiranya beliau melakukan perkara yang murni ini, rakan-rakan semejanya masih lagi boleh meraih berjuta-juta keuntungan, tak terjejas sedikit pun. Sekiranya tidak, rakan-rakannya itu memperolehi keuntungan yang lebih berlipat-lipat ganda di atas kelas yang paling terdedah kepada kemusnahan ini, katanya. Howard menyifatkan Menteri Kewangan sebagai mengangkat bakul kerana secara retorik mencabar sidang media untuk menamakan mana-mana negara lain yang pencapaiannya setanding dengan kehebatan yang beliau dan kerajaannya telah capai dalam mengendalikan moratorium. Ya, hebat. Memang benarlah pun bahawa kerajaan di atas sana kini dicarta nombor 1 dalam pelbagai perkara, termasuklah memacu negara ke kadar jangkitan COVID-19 yang tertinggi bagi setiap sejuta populasi sekaligus menenggelamkan India. Malah ada satu lagi kejayaan terhebat yang kerajaannya telah capai yang tiada mana-mana negara boleh tandingi, iaitu menggantung demokrasi dengan mengisytiharkan darurat di atas nama pandemik. Penting juga untuk kalian ambil maklum, keseluruhan 75% kes positif dan 80% kes kematian daripada COVID-19 adalah dicatatkan pada tempoh darurat ini. Memang benar sejenis kehebatan yang tidak ada di mana-mana negara lain yang berani untuk pangkas, sindir ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji itu.
Menurut Howard, kerajaan Menteri Kewangan ini tidak ada keupayaan undang-undang maupun asas moral untuk menggantung demokrasi, tetapi mereka temui juga jalannya. Mereka sehingga kini boleh memacu dan memanipulasi aset-aset dan hak-hak negara atas nama darurat tanpa melalui proses semak imbang di Parlimen. Takkanlah tiba-tiba tiada legal ability to compel bank pula untuk membantu rakyat. Lagipun, bukankah itu asas utama ke atas mengapa sesuatu darurat itu diisytiharkan untuk memberi kuasa mutlak kepada kerajaan untuk melawan pandemik ini? Soal Setiausaha Agung Pemuda Pakatan Harapan itu. Kesimpulannya, kata Howard, jika kerajaan tidak boleh atau enggan untuk menggunakan kuasanya dalam meringankan perit getih rakyat, maka logiklah betullah darurat ini bertujuan untuk menyelamatkan kerajaan Perikatan Nasional demi kelangsungan hidup politiknya sendiri. Tidak ada sepatah perkataan pun Howard memuji kejayaan kerajaan Cina Komunis menangani COVID-19 dalam tulisan panjangnya. Tidak malukah kerajaan Melayu Islam yang tidak cakna kepada nasib rakyat marhin? Di mana suara kamu, pemimpin pemuda PAS dan Bersatu?